Jadi semua benda ni proses daripada awal. Maksudnya macam kita nak buat inspection kan, situasi kita inspection ni pun sebenarnya berkait dengan leads yang kita dapat ni generated daripada mana sebenarnya. Okay. So maksud aku adalah, kalau kau punya preparation untuk dapat leads ni kau tak prepare betul-betul, waktu inspection kau akan menghadapi cabaran yang lebih banyak. Kalau waktu sebelum inspection kau dah settle, waktu inspection senang. Macam kau datang itu hari nampak macam senang kan, sebab aku dah settle awal sebelum inspection. So aku tunjuk macam mana apa yang aku buat untuk yang itu hari. So basically apa yang kau so far, apa yang kau nampak daripada inspection hari tu? Kau explain betul-betul lah dia. Bagi dia tahu apa reality market tu macam mana. Okay, betul. So itu adalah salah satu benda paling penting. Basically tujuan kita nak owner faham tentang berapa harga dia kena jual. Lepas tu owner kena faham tugas kita macam mana. So macam mana, apa yang kita akan bantu dia kan, skop kerja kita macam mana. Lagi satu proses jual beli ni macam mana. So kita kena set expectation yang ini awal-awal. Kalau expectation tu tak sama, itu yang akan jadi masalah lepas tu. Okay. So macam ni aku tengok kan, dia tanya aku buat ads lah basically. Lepas tu dia reply aku forward lah aku punya details semua kan. Yang ini kita follow up lah. Basically apa yang aku cuba buat adalah, yang ini kau nampak macam aku tak banyak details aku minta kan. Sebab bila dia dah share macam ni, aku tahu dia dah tengah cuba jual. So bila dia dah tengah cuba jual, aku dah search lah kat dalam internet sebenarnya. Aku dah tahu dah ada few agents tengah jual rumah dia sebelum ni. Cuma kebanyakannya macam iklan-iklan lama dan harga tu agak tinggi. Jadi bila aku dah tahu owner ni basically, aku dah tahu dia dah tahu dah urusan jual beli tu macam mana. So bagi aku kerja aku dah senang kan. Cuma apa yang fokus aku adalah, aku pergi sana, aku kena make sure dia aware yang harga yang sepatutnya boleh jual berapa. Macam itu hari macam kita cuba advice supaya dia letak dalam harga kalau boleh dalam 500 ke bawah sikit kan. Tapi for some reason dia dah buat refinancing, dia dah tak boleh dah go 500 pun tak boleh. So dia kena up sikit 52. And then kita tengok transaction pun ada, cuma kita tak pasti transaction tu markup ke tak kan. Cuma tak apa, kita cubalah tengok 53 macam ni kan. So itu macam owner tu. So basically owner ni dah bagi, so aku akan forward ni dulu. Ini yang after ni. Okay. So aku tunjuk owner-owner lain aku bagi macam ni. Macam ni Ni semua sama. Orang call, orang WhatsApp, aku suruh isikan ni dulu. Basically kita kena set the standard yang kita datang, kita perlukan info daripada dia. And then kenapa aku bagi aku punya landing page ni, sebab dalam landing page ni cara aku filter owner. Sebab takkan aku nak cerita banyak sangat kan. So sebelum aku datang tu, dia dah tahu dah kerja aku macam mana. Which is kalau dia tekan dekat sini, okay, dia tahu dah, okay, dia kena set harga, okay, dia kena make sure aku bagi access aku untuk aku tagak gambar kan. Ini yang benda-benda tu. Sebab tu bagi aku lagi selesa lah ada benda ni. Ini aku punya page lah kan. So sama juga macam kau tengok yang owner ni pun sama kan. Kan senang lah. Saya nak jual rumah. Okay, aku forward je. Dah settle lah kerja aku. Okay, lepas tu aku kata, okay, nanti saya buat semakan pasaran dulu. Ini yang penting lah, saya buat semakan pasaran dulu supaya dia tahu, okay, ini adalah advice yang aku nak bagi. So itu antara kerja paling awal. Bila kau dah settle kerja ni, ada satu owner, aku tunjuk kau macam ni kan. Owner ni, sebelum aku pergi, aku dah tolak dia dulu. So aku tak pergi. Macam ni kan, dia nak jual area Seremban. Aku kata okay, boleh, aku nak boleh jual area Seremban. Aku minta detail apa semua. Lepas tu bila aku tengok asking price 700k, aku tengok harga bricks macam ni. Lepas tu aku tengok Vantage Property, ada orang share kat aku Vantage Property lagi out. Yang Vantage Property sama macam value punya tu lah. So memang aku tahu consistently harga ni, harga 698 semua harga developer, sebab ada nama developer kat situ. So aku tahu memang kalau
kalau aku jual pun aku memang tak boleh jual. Sebab harga developer tu bukan harga net. 90% loan, tolak cashback lagi. Berapa kan? So memang aku pergi sia-sia. So aku kata terus terang, aku cakap aku tak mampu lah nak tolong. So itu cara kita kan. Sama juga kalau macam kita ada satu owner nak jual tinggi. Ni tengok Salam tuan, saya ada buat semakan kan. Nampak banyak ni, kat sana memang banyak unit. So aku just tanya macam ni. Lepas tu dia tanya aku balik. Aku kata, saya dah bincang dengan tim untuk kes ni, kami tak mampu nak bantu. Simple je. Settle. Sebab aku tak nak panjang-panjangkan lah. Unless kalau macam, macam mana ni pun semua saya sanggup tolak ni. Macam ni aku tahu SPA 658, even jual 658 pun belum tentu aku boleh jual. Dia pun dah duduk dekat situ kan. Unless kalau dia tak duduk kat rumah tu, biasanya dia dah ada rumah lain. So kalau dia duduk kat situ, lagilah complicated cerita dia. Takkan dia nak jual lagi rendah, takkan dia nak top up kan. Kalau dia tak jual situ, kalau dia tak duduk situ, boleh lah dia top up kan. Berapa tahun dah pegang? Ni dia beli 2019. Sekejap. 2019. So kita kena berada dalam position macam tempat ni jauh. So aku tak perlulah nak fokus ambil kan. Sebab aku tak perlulah extra effort ataupun apa. Kalau macam tempat dekat mungkin aku boleh macam tak apa lah, layan lah. Layan. Tapi ni jauh, tak payah bajet masa kau. Banyak lagi property lain. Orang kata raise the standard lah. Kadang-kadang bukan kita tak nak tolong kan. Okay. Tempat tu jauh kot. So aku dah tahu kalau kau ambil pun facility untuk dapat buyer pun susah, sangat susah. Okay. So bila kau dah settle tu, kau pergi inspection. So sama. Inspection ni dia ada step dia. Kalau kau datang kelak-kelak unit trust dekat full kan, kita ada panggil teknik 7 steps of master closer lah. Yang ini kena datang kelas lah. Kelas berbayar. Itu teknik lain. Kalau macam aku datang itu hari, aku tak apply sangat lah. Cuma macam kalau kau dapat apply lagi bagus. Basically teknik simple. Kau datang sana, apa yang kerja yang kita dah buat ni, itu adalah fasa untuk kau establish the authority. Which is kau macam bila kau nak jumpa doktor, kau mesti nak jumpa doktor yang pakar kan. So kau kena buat something yang supaya orang nampak kau ni pakar. So kalau kau buat cowboy, dia cowboy kau. Kalau kau dah set standard kau tinggi, dia akan follow kau. Sebab tu bila engkau set benchmark kan, macam owner akan follow je cakap kau. Dia beza dengan macam engkau ambil listing kat mudah tu kan. Banyak pula agent datang apa semua kan. So macam tu dia berada dalam position macam aku saja betul. Sebab waktu ni agent ramai nak kat aku kan. Tapi kalau macam dia rasa susah nak jual, so waktu tu lah dia pandang kau sebagai penyelamat lah. Okay. Kurang sebab dia terus juga seorang kan. Terus kau seorang. Kadang-kadang dia dah cuba jual lama tak terjual kan. So waktu tu baru boleh terima kenyataan. Okay. So bila kau dah pergi jumpa, kau dah kenalkan diri. Waktu kenalkan diri tu awal-awal tu, itu kita panggil repo lah. Repo ni kau kenalah sembang dengan dia kan. Basically tugas kita adalah kita nak korek sebanyak info yang mungkin. Kita nak tahu pain point atau masalah dia kat mana. So basically sebelum aku bagi kit ni semua, aku akan sembang dulu, tanya owner macam mana rumah ni, bila dia cuba jual kan, apa problem dia bila dia nak cuba jual dulu. Sebab bila dia search, kalau macam aku kan run ads kan, mesti dia search. So bila dia search tu, maksudnya dia betul-betul high interest lah kan. So bila dia betul-betul high interest, maksudnya dia ada problem lah. So problem dia tu datang daripada mana? Sebab susah nak jual ke, dah lama tak terjual ke kan. So bila kau dah tanya macam tu, macam itu hari, aku dah tahu, rupanya sebab harga dia tinggi. Dia dah cuba jual dah dekat setahun, tak terjual juga. In fact kalau aku even at price dia letak ni pun bagi aku dah quite tinggi kan. Kita dah tengok itu hari kan. Tapi tak apa, kita cuba dulu kan. Itu pun dah tolak RM50,000 daripada original asking price. So bila kau dah sembang macam tu, dia dah selesa, kau wrap up balik. Okay. Tapi sebelum tu kau waktu awal kau introduce tu, macam biasa lah, kau beritahu kau daripada mana kan, kau aktif. Especially kalau kau buat kelang tu kan.
Team saya, kalau kau tak buat transaction lagi tak apa, kau cakap team kau sebab betul lah kau dengan Ezra, team korang banyak buat transaction kat Kelang. Team kita orang last month baru close dekat sini-sini kan. So memang kita fokus kat area. So puan jangan risau. Kita akan cuba bantu macam mana kita buat dekat property lain. Tapi sebelum saya cerita macam mana kami buat tu, saya nak puan baca dulu ni kit ni. Yang mana puan tak faham nanti puan tanya saya. Sementara tu bagi saya dalam 10 minit untuk saya beri tangkap gambar. Settle kan? So kau dah potong banyak masa untuk kau duduk dengan dia one to one, cerita satu-satu. Basically sebelum kau bagi dia baca tu, kau bagi ni, okey puan, ini proposal jualan hartanah ni. Basically dalam ni kita ada cerita proses kita A to Z, macam mana kita buat. Macam itu hari dia dah tahu macam mana kan. So tak apa, aku tak payah cerita lanjut lah. And then dalam ni juga kita ada cerita kenapa ada rumah boleh terjual, ada rumah tak boleh terjual. Ini strategi kita kan. Yang seterusnya puan, ini adalah evaluation dia. Seterusnya kita juga akan cerita dalam ni akan cerita kat puan kan tentang marketing medium yang available dan macam mana kami buat. Sebab tak semua marketing platform ni sesuai untuk semua property. Jadi kami tahu yang mana okey, mana tak. So kita akan fokus kat mana yang okey kan. Ni kau rumuskan je, nanti dia baca sendiri. Tak, maksudnya yang ni kau akan Aku akan bagi kau ni. Aku bagi kau ni. Tak, aku bagi dia baca. Aku bagi dia baca. Tapi kita summarize kan dalam ni ada apa kan. Kalau kau tak summarize kan, dia macam dia nak fokus kat mana kan. So yang ini semua ada beza lah, analytical execution dengan general. Tak apa, nanti saya bagi ni. Dan yang paling penting dia punya ni timeline dia ni. Ini timeline dia. So maksudnya daripada awal sampai habis proses ni berapa lama semua. So puan baca dulu, saya pergi tangkap gambar dalam 10 minit. Nanti kalau ada apa-apa soalan boleh tanya. Kan senang tu. Jimat masa lah. Kau jimat masa sambil kau tangkap gambar. Orang tak adalah klik-klik macam nak menunggu kau lah apa semua kan. Settle. Okay. Lalu kau pergi tangkap gambar, ambil video apa semua, duduk dengan dia. Okay. So puan, alhamdulillah saya dah datang gambar. Kau puji-puji lah sikit rumah ni okey. Saya nampak rumah ni bagus je, dia punya ruang dia besar apa semua ni. Kalau tu dalam conversation dengan orang, misalnya satu tips kan, selain daripada kita, kalau boleh elakkan kita yang terlalu banyak bercakap. Kalau macam kau jumpa doktor tanya kau soalan ke kau tanya dia soalan? Kita tanya soalan, mula-mula kita tanya soalan dulu kan. Lepas tu doktor tanya kau lagi kan, kau sakit apa, bila sakit, kau ada batuk ke tak kan. Sebab apa doktor tanya macam tu? Nak tahu lah masalah apa. Nak tahu masalah. Lagi satu macam dia control the conversation tu. Sama juga kau kena keep kau kena control. Kau jangan kau yang melalut. Kalau kau tak melalut, nanti kan dia pun melalut semua. Just fokus je. Just fokus apa info yang kau nak daripada dia. Okay. So contoh macam kita nak fight for price kan. Kau tanya dia soalan price kan. Saya tengok rumah ni puan banyak ejen cuba jual ni puan kan. Dah berapa lama puan cuba jual ni. So bila kau tanya soalan-soalan di sini, dia akan start release sikit info dia. Aku tak payah orang kata tanya banyak dah kalau dia dah start cerita banyak. Tapi kalau dia sikit ni kau cuba lagi tanya lagi kan? Sampailah kau dapat dos info, sampai kau tahu sebenarnya okey masalah dia dekat mana, macam mana kita nak cuba tackle. So macam dalam situation tu sama je. Kau dah tahu masalah dia cuba jual, tak boleh jual. Bila dia tak boleh jual, kau tanya dia balik kan. Puan rasa, puan tahu, puan agak ni tak, kenapa rumah puan tak boleh terjual kan. Sebab kalau kita tengok transaction, ada je transaction kat sini kan. Soalan macam ni, bila dia jawab, basically jawapan tu, kita nak jawapan tu daripada dia. So kalau dia boleh jawab, okey, mungkin sebab harga saya tak betul. Macam hari tu dia sendiri jawab, saya takut macam harga saya tinggi sangat.
Tapi saya kalau boleh nak harga yang okey lah kan. So daripada session tu aku dah tahu dah masalah dia bukannya dia tak nak letak rendah, tapi dia dah refinance, dan duit refinance tu dia dah guna. So kalau dia jual lagi rendah, dia kena bayar balik duit tu kan. So masalah dia. Jadi kita dah nampak dah masalah dia macam hari tu dia dah refinance. So dia ada lowest daripada tak apa-apa. Tapi masalah dia yang pada yang sama, dulu dia letak terlalu tinggi. And dia pun dah mengaku dia dah letak tinggi. So kita nak cari gap tu. Kan waktu hujung sekali kan, aku jenis tak pushy. Ada certain agent dia pushy. Kita dah beritahu, okay puan, saya kalau boleh kita letak dalam, dia tanya aku kan berapa boleh kan. Lepas tu aku tanya dia, kalau puan rasa ikut harga transaction ni, sini ada 48 kan, sini developer jual 500 net dalam 400 lebih. Lepas tu kita pun cakap, okay adalah transaction dalam 52, 53 kan, puan rasa berapa harga yang sepatutnya puan letak. Bila kita tanya soalan, dia jawab balik, kita nak dia jawab jawapan yang kita nak sebenarnya. Supaya macam tak adalah dia melalut-lalut macam saya sebenarnya patutnya kita boleh jual 56 padahal kita dah cakap ada data sekian kan. So itu yang cara kita control conversation tu. Nak bagi dia tahu lah. Biar dia sendiri jawab benda tu. Dia sedar. Sebab kalau kau bagi jawapan tu kat dia, jawapan tu tak strong enough untuk convince dia. Last sekali kan aku tengah fight dia antara 5.5 dengan 5.25. Dia nak 5.5 kan, dia mati-mati dia nak cuba 5.5 tak boleh ke kan. Bukan kata tak boleh puan tengok ini, puan rasa berapa yang okey. Saya faham itu harga yang puan nak kan, tapi berdasarkan data ni berapa harga puan okey. So macam dia dah sendiri jawab, okey mungkin dalam 5.25, 5.2. Tapi macam ni macam rendah sangat, saya nak kena confirm dengan husband saya kan. Dia balik, dia dah confirm, okey kita start 5.3 lah. So aku tak push supaya dia terima pada waktu tu, tapi apa orang kata, kita cuba emphasize balik, okey ni data kan, awak rasa besok ni apa harga yang betul. Kalau orang lain tengok harga semua kan, berapa yang betul. Ejen lain letak harga sekian kan. Kalau tuan pembeli, yang mana ni tuan akan klik. So soalan ni kalau orang tu jawab, kau macam dah urusan kau senang tu. Itu antara skill-skill yang memang kau kena practice lah kan. Okay, dah settle tu, basically kita akan terangkan juga yang macam ni, urusan timeline ni. Timeline ni kena cover balik dengan dia. Timeline ni berapa masa, 3-4 bulan ni wrap up balik. Ini owner tahu ke, owner tak tahu ke, just beritahu balik. Sekarang ni kita property leasehold, jadi kita ada sekatan. Jadi kita kurang 6 hingga 8 bulan. 6 hingga 8 bulan leasehold. Sebab 3 hingga 4 bulan ni kalau tak ada sekatan, 3 hingga 4 bulan je. Macam ni sekatan tak ada kan, 3 hingga 4 bulan. Tapi kalau ada sekatan, dia akan tambahkan jadi 6 ke 8 bulan. Sebab apa? Sebab 3 hingga 4 bulan pertama ni nak dapatkan kebenaran daripada kerajaan negeri atau leasehold. Kalau dia Rizab Melayu, dia kena pergi DO. So ni anggaran. Kalau cepat, rezeki. Kalau lambat, biasanya anggarannya dah 3-4 bulan lah. 3-4 bulan. Tapi kalau leasehold 6-8 bulan. 6 ke 8 tu sebab kat kau sini ada 8 bulan. bukan. Ini 3-4. Lepas kau dah dapat konsen, kau tambah lagi 3 hingga 4 bulan. Baru kau boleh settle disbursement semua. Basically kau akan beritahu, okey puan, sekarang ni kalau lah kita lepas ni kita akan buat marketing semua. Let's say bila kita dah bawa buyer terima, dia akan bayar 3.18%. Ataupun kalau dia punya deposit dia tak cukup, mungkin dia nak bayar sikit dulu ke, nanti kita akan bincang lah based on puan punya persetujuan. Dia uruskan pinjaman lebih kurang 21 hari bekerja ataupun sebulan. Belum dah lulus, kita akan sign SPA. So waktu tu pun akan dapat baki duit deposit. Kalau macam duit deposit dia tak cukup, kalau puan okey, kita akan tunggu sampai disbursement. Kalau dia nak keluarkan duit KWSP kan, sebabkan property ni leasehold, kita kena dapatkan consent dulu. Dah dapat consent baru dia boleh keluarkan duit KWSP dia. Dia baru boleh mohon KWSP. Okey.
So let's say lah dah sign SPA puan, kan, property ni disold, jadi dia ada sekatan, dia kena dapatkan kebenaran daripada kerajaan negeri. So proses tu ambil masa, kita boleh kata 3 hingga 4 bulan standard. Kalau awal rezeki, tapi 3-4 bulan tu tak lari selangor, kan. So after disold consent settle, kita barulah proses antara kita, lawyer kita, dia akan berurusan dengan bank dan pejabat tanah untuk supaya bank riliskan duit daripada pembeli buyer tu kepada kita lah, kan. Okay, jadi bila bank buyer dia buat pinjaman, bank dia akan tutup dulu hutang kita. So waktu tu kita dah tak bayar loan dah, kita dah berhenti bayar loan, tapi dia dah kena bayar interest. So itu kita panggil ni first disbursement. Bank dia akan bayar bank kita, tapi waktu ni kita perlu tukar nama Iwan. So kita akan tunggu yang second disbursement. Waktu tu lah baru lawyer pinjaman dia akan bagi lebihan tu dekat lawyer puan. Lawyer puan lah, kan. Lawyer dah tengok semua baki tunggakan semua settle, barulah puan akan dapat balance tu. So waktu tu barulah kita akan serah kunci dan pindah milik, settle. Kau cakap dalam 8 bulan ni lah dia kan? Betul. Kalau kau tak settle yang timeline ni, nanti dia akan bising lah macam kenapa proses lama gila, kan. Kalau kau tak settle, dia akan jadi masalah. Settle. So, kalau orang tanya, okey macam mana term bayaran kalau tak cukup deposit, itu kau cerita lain lah. Tu kau tulis lah sikit, kan. Settle. Basically benda ni memang membantu lah.